Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fahmi Izani bin Rosli, nombor matrix A180208 dan dua lagi rakan saya iaitu Muhammad Zaim Adili bin Muhammad Zainuddin, nombor matrix A183177 dan juga Khairul Nazmi bin Kamal Zaman, nombor matrix A179112 akan membentangkan mengenai pembangunan mapan mengikut Islam bagi daerah Dungu Terengganu bagi tahun 2050. Untuk pengenalan, negeri Terengganu merupakan salah sebuah negeri yang terletak di pantai semenanjung Malaysia dan daerah Dungun merupakan sebahagian daerah yang wujud di dalam negeri Terengganu. Menurut dasar pembangunan mapan negeri Terengganu untuk tahun 2050, terdapat 5 teras utama sebagaimana berikut. Pertama, kita akan tengok pembangunan alam sekitar yang mana kita akan mulakan dengan pembangunan jangka masa pendek. Pertama ialah projek pemasangan pemecah ombak. Kawasan pesisir pantai di Dungun sebenarnya terdedah kepada kisar ombak kerana kedudukannya yang wujud di sepanjang pesisir pantai. Oleh itu perlunya pemasangan pemecah ombak ataupun dinamakan sebagai breakwater yang menggunakan teknologi terkini untuk mengatasi masalah ini. Seluruhnya projek waste collector di sungai dan pantai, sebenarnya kita maklum bahawa pencemaran air sering berlaku di kawasan sungai dan pantai yang mana kebanyakannya adalah merupakan daripada sisa plastik dan sisa-sisa ini perlu dah dikutip dan cadangkan untuk mengutipnya adalah menggunakan projek waste collector yang mana hasil-hasil kutipan sisa ini akan dilupuskan ataupun dikitar jika bersesuaian mengikut jenis-jenisnya. Selain itu ialah memperkasakan Taman Ekorimba. Di Dungun sudah ada Taman Ekorimba iaitu di Bukit Baut, namun Taman Ekorimba ini tidak digunakan dengan semaksimal mungkin dan hanya digunakan sebagai jogging. Jadi cadangannya adalah untuk menggunakan Taman Ekorimba ini untuk aktiviti lain juga seperti berkemah dan sebagainya. Seterusnya, pembangunan alam sekitar jangka masa panjang. Pelan jangka masa panjang ialah pertama mengekalkan dan memperkasakan kawasan hutan simpan di daerah Dungun. Pembangunan pada masa hadapan kita lihat bahawa memungkinkan bahawa kawasan hutan perlu teroka, kawasan yang terpaksa diteroka perlu diganti dengan pewartaan kawasan hutan yang baru dengan luas yang sama dan pokok yang terpaksa ditebang juga perlulah ditanam semula. Selanjutnya ialah pembangunan taman laut. Daerah Dungun kaya dengan kawasan pulau dan pesisir pantai yang boleh dibangunkan sebagai kawasan taman laut. Pembangunan taman laut dapat menjaga kehidupan marin sama ada flora dan juga fauna. Di samping itu, pewartaan taman laut juga dapat memastikan kehidupan marin tidak terancam dengan aktiviti perlancongan yang dilakukan seperti scuba, mandi-manda, snorkeling dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada pembangunan sosial. Antara aktiviti yang dapat dilakukan adalah aktiviti kemasyarakatan, seperti contoh melakukan rumah terbuka. Kerana dengan melakukan sedemikian, kita dapat mengeratkan hubungan sesama jiran tetangga. Selain itu, amalan ziarah menziarahi juga wajarlah dipupuk dalam kalangan masyarakat pada hari ini kerana kita dapat mengenali dengan lebih rapat lagi. Di samping itu, amalan gotong royong juga dapat memupuk semangat bekerjasama dalam kalangan anggota masyarakat. Seterusnya, mengadakan aktiviti kesukanan. Seperti yang sedia maklum, kita boleh melakukan tayangan sukan secara big screen di tempat-tempat lepak dan di kedai-kedai makan. Selain itu, penganjuran kejohanan-kejohanan sukan seperti bola sepak, bola jaring, bola tampar, futsal, fun run dan sebagainya lagi secara berkala dalam kalangan masyarakat setempat. Aktiviti-aktiviti ini sekaligus dapat menyihatkan tubuh badan masyarakat setempat di samping mengeratkan silaturahim di kalangan mereka. Seterusnya, kita pergi kepada pembangunan sosial jangka masa panjang. Pembinaan pusat rekreasi dan kompleks sukan berpusat. Kami mencadangkan untuk membina kompleks sukan di samping kewujudan velodrome yang sedia ada di Balai Besar Dungun. Ini adalah bertujuan sebagai tempat bagi golongan muda meluangkan masa untuk kegiatan riadah. Di samping itu, ini juga dapat mengelakkan golongan muda dari terjebak dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti merempit dan sebagainya lagi. Pusat rekreasi dan kompleks sukan berpusat ini juga boleh menjadi venue bagi penganjuran sukan sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Membina pusat rohani. Pembinaan pusat pengajian Islam untuk semua peringkat umur dalam satu kawasan di Dungun Terengganu.
Pengajian agama seperti ini mestilah bermula dari peringkat kanak-kanak sehingga warga emas. Sebagai contoh, melakukan aktiviti pengajian talaki secara berkitab yang merangkumi ilmu fiqh, akidah, akhlak, tasawuf dan sebagainya lagi. Sebagai natijahnya, kita dapat membentuk masyarakat yang faham dan celik akan agama. Akhir sekali, kita akan membincangkan tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama sekali, kita akan melihat pembangunan ekonomi dalam jangka masa pendek. Akhir sekali, kita akan melihat kepada pembangunan ekonomi. Antara pembangunan ekonomi adalah dengan cara memberi bantuan modal awal kepada para usahawan, sama ada usahawan yang berminat ataupun kepada mereka yang ingin mengembangkan perniagaan. Selain itu, memberikan bantuan kepada mereka yang kurang berkemampuan dan kurang bernasib baik. Contohnya anak yatim, golongan miskin, warga tua yang tidak boleh bekerja. Akhir sekali, memperkenalkan pinjaman peribadi tanpa riba. Pinjaman ini adalah bertepatan dengan syarat dan tidak membebankan peminjam. Seterusnya adalah pembangunan ekonomi jangka masa panjang. Kita akan memperkenalkan program kad diskaun barangan keperluan asas. Oleh kerana kos sara hidup semakin meningkat dan membebankan rakyat, maka antara langkah yang boleh diambil adalah pengenalan program kad diskaun barangan keperluan asas. Dan kesannya adalah taraf hidup penduduk dapat terjamin. Bantuan juga dapat disalurkan tanpa mengira waktu dan tempat. Seterusnya, langkah yang kedua pula adalah pelibatan masyarakat setempat dalam pelaburan saham patuh syariah. Ini merupakan salah satu kaedah bagi meningkatkan ekonomi dan pendapatan penduduk setempat adalah dengan melibatkan diri dalam saham. Dan kesannya, penduduk mempunyai pendapatan sampingan yang akan mudah-mudahan meringankan beban kewangan mereka. Kesimpulannya, dengan melakukan setiap cadangan yang telah dikemukakan di atas, diharapkan semoga tujuan pembangunan mapan ini dapat direalisasikan dengan jayanya. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.